dengan tetamu tetap kita Universitas Tahsinul Ibadah, tak lain dan tak bukan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk menyumbang sesuatu pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk-batuk Ustaz ya. InsyaAllah kita doakan semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik untuk Ustaz, untuk dapat menabur ataupun memberikan sesuatu pada masyarakat insyaAllah. Dan kali ini Ustaz, kita nak teruskan lagi pertemuan dengan perkongsian Tahsinul Ibadah. Kita nak sambung tentang bab taharah atau bersuci dan menjurus kepada air Ustaz ya. Untuk sama-sama kita kongsikan Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahim dan kasih sayangnya sekali lagi kita bertemu dalam mengerti kitab yang kita pelajari, iaitu kitab Safatuz Zubad karangan Syekh Ibn Ruslan. Pada pengajian yang sebelum ini kita telah membicarakan berkaitan dengan air yang banyak, iaitu air dua qolah. Di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, air dibahagikan kepada dua. Air dibahagikan kepada dua. Yang pertama, air yang sedikit, dan yang kedua, air yang banyak. Dan air yang banyak itu disukat dengan 2 qullah ataupun 13 tin minyak tanah ataupun 1 hasta suku persegi. Sekiranya isi padu air tersebut berada di dalam bekas-bekas yang disebutkan tadi, maka ia dipanggil 2 qullah. Dan apa faedah sekiranya air itu 2 qullah? Faedahnya ialah sekiranya najis masuk dalam bekas yang airnya 2 qullah dan lebih, maka air itu tidak akan menjadi najis selagi tidak berubah. Apa dia? Air yang masuk, najis yang masuk ke dalam bekas 2 qullah tidak akan menyebabkan air itu menjadi najis ataupun mutanajis, melainkan berlaku perubahan. Di dalam air 2 qullah ini dia ada sifat apa? Dia ada 2 sifat. Pertama, dia ada sifat dafi', defend. Dafi' ni defend. Iaitu dia boleh mempertahankan dirinya daripada menjadi najis. Dafi', dia dapat tolak daripada dirinya menjadi najis, seperti yang disabdakan oleh Nabi, lam yahmilil khabatha atau lam yanjus. Apabila air kita 2 qullah, maka kalau masuk najis yang sampai tidak mengubahnya, maka air itu masih bersih. Oleh kerana itu, kalau rumah kita nak buat qullah dalam bilik air, cuba kita buat qullah itu besarnya 2 qullah. 2 qullah. Ataupun lebih. Dan sekiranya masuk najis ke dalamnya, kita masih lagi boleh menggunakannya sebagai bersuci, berwudu, untuk mandi junub, mandi haid, nifas dan sebagainya. Ini kelebihan. Sebab apa? Sebab apa air yang apabila dia sampai 2 qullah ini, dia tidak boleh mudah dinajiskan oleh najis kerana dia dah banyak. Jumlahnya dah banyak, isi padunya dah banyak, maka ia tidak boleh dinajiskan. Kecuali, jadi air 2 qullah ni dia boleh jadi najis. Dia boleh jadi istilahnya mutanajis. Ia boleh menjadi mutanajis dengan satu keadaan. Iaitu apa? Apabila najis itu mengubahnya.
apabila najis itu mengubahnya. Berubah pada 3 perkara. Salah satu daripada 3 perkara. Sama ada najis itu mengubahnya pada rasa, atau pada warna, atau pada bau. Salah satu daripada 3 ini, sekiranya berlaku perubahan disebabkan oleh najis, maka ia akan dihukum sebagai air mutanajis. Apa risikonya bila air itu dihukum sebagai air mutanajis? Air itu tidak lagi boleh digunakan untuk bersuci. Air itu, kalaulah air yang mutanajis itu terpercik kena tubuh kita kena basuh, tak boleh bawa solat. Kena pada kain kita kena basuh, tidak boleh bawa masuk ke dalam solat. Dan inilah yang disebut oleh pengarang kitab dalam katanya, 4 rangkap sebelum masuk bab najis. 4 rangkap sebelum masuk bab najis. Jadi apa kata musannif? Wan najisul waqi'u qad ghayyarahu wa ikhtira fi mushammasin la yukrahu. Wan najisu al-waqi'u qad ghayyarahu. Dan najis yang waqi', najis yang masuk ke dalam air 2 kolah, kadang-kadang boleh menyebabkan wan najisul waqi'u qad ghayyarahu. Dan air yang tidak boleh digunakan oleh mukallaf untuk bersuci ialah apa? Air 2 kolah yang telah masuk najis ke dalamnya dan najis itu telah mengubahnya. Wan najisul waqi'u qad ghayyarahu. Najis yang masuk dalam air dan najis itu telah mengubahnya. Dan sekiranya najis telah mengubah air seperti mana yang saya sebutkan tadi, maka air itu tidak lagi boleh digunakan untuk bersuci. Dan air mutanajis ini, dia bukan sahaja kotor sendiri. Kalau kena pada orang lain, dia pun kotor. Dia mengotorkan orang lain. Dia mengotorkan benda lain. Kita pernah kata, jadilah air 2 kolah, jangan jadi air mutanajis. Air 2 kolah ni dia kuat. Kalau sedikit sahaja najis masuk ke dalamnya, tidak mengapa, boleh lagi digunakan. Tapi kalau kita ni jadi air mutanajis, air mutanajis ini bukan sekadar diri tu kotor. Kena pada orang lain, menyusahkan orang lain. Kena pada orang lain, menyebabkan orang lain pun dihukum menjadi kotor. Jadi air mutanajis ni mudah sahaja. Air mutanajis ni kalau kita nak bahagikan ada dua keadaan. Pertama, air yang kurang 2 kolah yang masuk najis, walaupun tak berubah, maka air itu dikira sebagai air mutanajis. Air kurang 2 kolah masuk najis, walaupun tidak mengubahnya, air itu dikira sebagai mutanajis. Atau air 2 kolah tetapi masuk ke dalamnya najis yang mengubah salah satu daripada 3 perkara, bau atau rasa atau warna, berdasarkan yang disebut oleh ulama usulul fiqh, umumnya hadis idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil khabatha, telah ditakhsiskan oleh satu lagi hadis Nabi yang menyebut bahawasanya apabila telah berlaku perubahan pada air, pada warnanya, pada baunya atau pada rasanya, maka air itu tidak lagi boleh digunakan untuk bersuci. Dan untuk mukaddimah kita pada pagi ini, sekali lagi kita ulang, kita jangan jadi air mutanajis. Hidup manusia ini jangan jadi air mutanajis, tapi jadilah air 2 kolah. Memberi kehidupan, memberi ibadah, memberi taat kepada manusia-manusia yang lain. InsyaAllah. Tamsilan sangat cantik Ustaz di hujung tu, untuk sama-sama kita renung-renungkan dan muhasabah diri. Dengan air pun kita boleh belajar sebenarnya. Dan insyaAllah untuk sahabat-sahabat pendengar, anda akan diraikan untuk sama-sama bertanyakan soalan di talian kita di 03-6205-15003, 6205-15000 untuk tajuk bab kita pada pagi ini, taharah tentang air, insyaAllah. Dan untuk anda, kita akan berhenti rehat seketika. Kita teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dan terus kita
kita belajar ilmu pagi ini menerusi tahsinul ibadah bersama yang bahagia Ustaz Ahmad Lufi Muharram di Konti Kim FM. Kita sambung lagi tentang taharah atau bersuci bab air, insya-Allah bersama perkongsian dan juga penjelasan daripada yang bahagia Ustaz. Untuk anda, kami raikan panggilan anda di 0362051500 dan juga di Facebook IKIM FM. Sedikit sambungan Ustaz sebelum kita nak raikan pemanggil kita. Bismillahirrahmanirrahim. Air terbahagi kepada 4 dalam pembahagian yang lain. Salah satu daripadanya ialah air musyammas. Air musyammas dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ialah air yang ia suci, ia juga boleh menyucikan, namun hukumnya makruh. Hukumnya makruh untuk digunakan. Air musyammas. Apa kata pengarang kitab ini? واختير في مشمس لا يكره والنجس الواقع قد غيره واختير في مشمس لا يكره واختير في مشمس لا يكره واختير dengan makna dipilih fi musyammasin dalam air musyammas la yukrahu tidak makruh hukumnya. Dalam kitab Saffatuz Zubad pengarangnya membawa ikhtiar ataupun pendapat pilihan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahawasanya air musyammas ini tidak makruh. Sebelum kita melanjutkan perbicaraan kita perlu faham dalam mazhab Syafi'i ada yang disebut sebagai pendapat yang mu'tamad dan di sana juga ada yang dipanggil ikhtiar, pendapat pilihan peribadi imam-imam ataupun ulama-ulama Syafi'i yang tertentu. Kalau kita ditanya dalam mazhab Syafi'i menggunakan air musyammas adakah makruh ataupun tidak? Jawapannya makruh. Namun ada sebahagian ulama Syafi'i yang memilihnya sebagai tidak makruh. Jadi kita ambil dulu yang makruh. Daripada kita kecil kita mempelajari bahawasanya air musyammas ini makruh. Sekiranya kita menilik ulasan ulama, mengapakah air musyammas ini hukumnya makruh? Ialah kerana ia dapat menjejaskan kesihatan. Air musyammas ni apa maksudnya? Air yang telah dipanaskan oleh matahari. Berjemur. Air yang berjemur. Dan air yang berjemur tersebut, dia ada beberapa syarat air itu akan dipanggil sebagai musyammas yang makruh. Ada beberapa syarat. Pertama, air musyammas ini ialah air yang diletakkan di dalam bekas seperti besi, seperti tembaga. Adapun sekiranya air itu diletakkan di dalam bekas seperti emas ataupun perak, maka walaupun ia berjemur, ia tidak dihukum sebagai air musyammas yang makruh. Syarat yang pertama, air tersebut diletak di dalam kitab menyebut ina' muntabi', bekas yang ditempah, yang dibuat daripada besi, yang dibuat daripada tembaga. Yang kedua, air itu berjemur di tempat yang sangat panas, di negeri yang sangat panas. Adapun di negeri yang panasnya sederhana, maka air itu tidak dikira sebagai air musyammas. Itu nombor 2. Dan nombor 3, air itu akan dihukum sebagai air musyammas yang makruh. Ialah apabila ia digunakan pada tubuh. Kalau orang tu gunakan pada tubuh dia. Kalau dia gunakan air musyammas, siram pokok bunga, mungkinlah pokok bunga tu akan mati, tapi taklah sampai hukumnya makruh. Dan yang ketiga, yang keempat, apabila air musyammas itu digunakan ketika dia masih panas. Kalau cukup 4 syarat ini, dan ulama tambah satu lagi, ada pilihan air lain. Nombor 5, ada pilihan air lain. Kalau cukup 5 syarat ini, barulah ia dipanggil air musyammas yang hukumnya makruh kita menggunakannya. Makruh kita menggunakannya. Di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, ia menyatakan kenapa ni air musyammas ni makruh. Antara sebabnya daripada sudut kesihatan, apabila air diletak dalam besi, kemudian berjemur di negeri yang suhu panasnya sangat tinggi, maka kepanasan itu akan menanggalkan kotoran zuhumatul hadid. Kotoran besi itu akan tanggal dan akan bersama dengan air tersebut. Dan kalau kita guna air tersebut
semasa ia masih panas di tubuh kita, dikhawatiri kita akan terkena dengan penyakit sopak. Oleh kerana itu, kita ini yang syariat menggalakkan kita supaya menjauhkan tubuh kita, menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang memudaratkan. Maka elakkan daripada menggunakan air musyammas, kerana dari sudut tibbiyah, daripada sudut kesihatan, ia boleh membawa kepada kemudaratan. Oleh kerana dasar inilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan air musyammas itu hukumnya adalah makruh digunakan. Kerana syariat ini, ia tidak dibina untuk membinasakan tubuh badan manusia. Tidak dibina. Kita lihat dari sudut yang lain. Apabila tubuh kita tidak boleh menanggung air, kita tak boleh ambil wuduk pakai air kerana kita sakit yang tidak boleh menerima air, maka syariat tidak paksa kita juga untuk menggunakan air, tidak memaksa. Bahkan orang yang wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, kata syariat, kata Al-Quran, kalau kamu sakit, maka kamu boleh menggunakan tanah menggantikan air. Begitulah juga difahami daripada kehendak syariat. Apa sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala, ia tidak dibina untuk membinasakan tubuh kita, ia tidak dibina untuk membinasakan harta benda kita. Dan inilah sebenarnya hikmah dan asrar yang terkandung daripada makruhnya menggunakan air musyammas di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apakah maksud makruh? Makruh ini dalam kitab Al-Waraqat menyatakan makruh ini apa ta'rifnya? Ma yuthabu ala tarkihi wala ma yuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'li. Ini maksud makruh. Ma yuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi, sesuatu perkara, sesuatu perbuatan yang kalau kita tak buat dapat pahala, dan sekiranya kita buat tidak mendapat dosa. Dan inilah yang dimaksudkan dengan makruh di dalam perkara air musyammas. Kalau kita tinggalkan, tidak gunakan pada tubuh untuk berwudu, untuk mandi, maka ia adalah sesuatu yang dituntut. Tapi sekiranya kita melakukannya, maka ia ditegah, ia dilarang. Namun ia tidaklah sampai membawa kepada berdosa. Jadi ini ringkasan daripada keterangan daripada perkataan musannif waqtira fi musyammasin la yukrahu. Kita mengambil pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya air musyammas itu hukumnya adalah makruh. Alhamdulillah, itu dia. Alhamdulillah. Dan kita nak raikan pemanggil kita di talian, boleh Ustaz ya, di 0362051500 bermula dari Negeri Sembilan. Puan Syuhada, soalannya silakan. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya tentang konsep air lah. Apabila kita berwuduk ya, jika kita tahu sekarang ni macam banyak alat-alat macam bahan kosmetik yang digunakan yang ada memang konsep dia mesra wuduk ataupun bahan yang tidak ada menghalang air. Jadi saya nak tanya dari segi hukum, adakah apabila contoh bedak ataupun krim yang dipakai itu memang tidak ada bahan menghalang air, dia terus ambil wuduk, adakah memang air itu akan lalu seumpama macam lalunya air kat pen ataupun inai yang tentulah. Jadi nak minta pendapat Ustaz. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu daripada 10, ada 10 syarat mengambil wuduk. Salah satu daripada 10 syarat mengambil wuduk, alla yakuna 'alal 'udwi ma yamna'u wusul al-ma'i ilaihi. Hendaklah di atas anggota wuduk kita, muka, tangan, kepala dan kaki, anggota wuduk yang wajib, jangan ada apa-apa perkara yang boleh menghalang air. Air tak boleh sampai ke kulit. Kalau ada, wuduk kita tidak sah walaupun sedikit. Contoh yang menghalang air seperti cat minyak. Sekiranya cat itu ada di atas kulit kita, sudah barang tentu ia akan menghalang air daripada mengenai kulit. Ataupun di atas tangan kita ada liquid, kadang kita meliquid membetulkan kesalahan.
terkena daripada liquid itu di tubuh kita, di tangan kita, sekiranya kita mengambil wuduk, kena ambil perhatian, hendaklah dihilangkan. Adapun berkenaan dengan bahan kosmetik, dan apa juga bahan, sebenarnya soalan ini ataupun kaedah dalam masalah ini jelas. Sekiranya air sampai ke kulit, maka boleh berwuduk bersama dengannya. Sekiranya air tidak sampai ke kulit, maka tidak boleh berwuduk melainkan setelah menanggalkannya. Jadi persoalan air sampai ataupun tidak sampai kena rujuk kepada pakar kosmetik tersebut. Kerana ada pelbagai bahan kosmetik yang kita perlu mendapat maklumat daripada pakar kosmetik tersebut, dan sekiranya dia mendakwa bahawasanya ia sampai, maka sudah tentu ia boleh digunakan bersama dengan wuduk walaupun kita tidak menanggalkannya. Sebab ada perkara-perkara yang mana mungkin asatizah tidak pasti ia sampai ataupun tidak sampai, tapi kaedahnya jelas. Kalau air sampai, maka ia boleh dikekalkan tanpa perlu menanggalkannya, dan sekiranya air tidak sampai, maka ia tidak boleh dikekalkan, bahkan kena tanggalkannya, barulah kita melalukan air di atasnya dan ia kembali kepada jenis barang tersebut. Alhamdulillah, ni bukannya kosmetik kat muka je Ustaz, kadang-kadang lotion pun sama kena ambil berat. Dan kita nak raikan lagi soalan seterusnya dari Putrajaya, Encik Osman. Silakan Encik Osman soalannya. Soalannya ialah, bagaimana cara nak mensucikan najis di atas sofa? Ustaz, sofa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita hendak menyuci najis di atas sofa? Sofa kereta, sofa di dalam rumah kita. Masalah menyucikan najis akan menjadi lebih penting sekiranya ia terlibat dalam soal ibadah kita. Kalau satu orang tanya, bagaimana cara menyuci tahi burung di atas bumbung rumah saya? Ada cara untuk menyuci najis di atas bumbung rumah tersebut. Tetapi ia tidaklah menjadi satu perkara yang sangat penting, kerana insya-Allah kita tidak bersembahyang di atas bumbung rumah kita. Sekiranya ada keperluan untuk ibadah, maka di situ akan menjadi ketara kepentingannya untuk kita membersihkannya. Sekiranya tidak ada dalam perkara yang berkaitan dengan ibadah, maka boleh dibersihkan, tapi tidaklah ada ketara tuntutan membersihkannya. Okey. Sekarang ni sofa. Jadi sofa, apakah keperluan untuk kita membersihkan sofa? Ya, kalau sofa itu kena najis, kena mungkin kencing anak dan sebagainya, kencing binatang, kucing peliharaan kita, ada kepentingannya kerana kita akan duduk di atas sofa. Kita akan duduk mungkin dengan pakaian solat kita. Kita akan duduk dengan telekung kita, dan sekiranya sofa itu bernajis dan keadaannya lembab, maka ia akan mengotorkan pakaian solat kita. Ya, di situ ada kepentingan. Di situ ada kepentingan untuk mengetahui bagaimana cara untuk membersihkan sofa tersebut. Jadi cara dia untuk kita membersihkannya ialah mula-mula kita hilangkan, kita ambil kain kering. Sekiranya ia masih basah, kita ambil kain kering. Jangan ambil kain yang basah. Kita ambil kain kering untuk mengeringkan misalnya air kencing tersebut. Ataupun sekiranya najis itu berbentuk tahi, maka kita hilangkan air najis tersebut dahulu. Hilangkan ketulannya. Kemudian setelah ketulannya hilang, maka kita ambil kain kering ataupun kain basah untuk kita hilangkan pula bau, kita hilangkan pula rasanya. Rasa tak boleh rasa lah. Dan kita hilangkan warnanya. Kita hilangkan dahulu, kita tonyoh sampai hilang. Bau dah tak ada, warna dah tak nampak. Itu peringkat yang pertama. Kita menjadikan najis tersebut sebagai apa dia panggil najis hukmi. Kita jadikan dahulu najis di atas sofa tersebut sebagai najis hukmi. Ambil kain kering, kita hilangkan basahan-basahan di atasnya, dan sekiranya ada bau, maka kita ambil kain yang lembap, kita tonyoh di kawasan sekitar itu. Jangan curah air. Kalau kita curah air,
maka ia mungkin akan menyebabkan najis itu makin merebak. Dan sekiranya najis tersebut baunya telah hilang, warnanya telah hilang, maka kita biarkan dia dahulu kering, kemudian sekali lagi kita akan menuang air ke atasnya, air mengalir. Sekiranya najis tersebut telah hilang warnanya, telah hilang baunya, telah hilang rasanya, maka selepas itu kita tuangkan air sekali, kerana pada ketika itu kawasan tersebut telah dihukum sebagai najis hukmi, dan najis hukmi memadai kita menuangkan air ke atasnya sekali sahaja, dan air yang lebihan ataupun air yang digunakan untuk menyucikan tersebut dipanggil air musta'mal, dan tempat tersebut dihukum sebagai suci. Dan sekiranya sofa kita ataupun sofa kereta kita dia jenis boleh tanggal, lagi senang. Sofa boleh tanggal dia punya lapik kosen dia, baju kosen dia. Jadi kita tanggalkan baju kosen tersebut, kemudian kita cuci. Walaupun najis tu meresap sampai ke kerusi itu yang bawah daripada lapik kosen, tetapi ia tidak mudaratkan, sebab nanti bila kita dah bersihkan lapik kosen tadi, kita akan sarungkan semula. Walaupun bawah itu sebenarnya belum disucikan, tidak ada masalah apa-apa kerana ia telah dilapik dengan sarung kosen tersebut. Ya, Alhamdulillah jelas untuk rakan-rakan pendengar. Dan kita nak ke soalan seterusnya, Ustaz dari Selangor, Puan Siti. Soalannya, silakan. Assalamualaikum Ustaz Lutfi. Saya tanya berkaitan dengan itu. Hari tu saya dah pernah call, tapi mungkin sebab tak dapat exact jawapan. Mungkin sebab tak jelas ke, sebab tak dapat exact jawapan. Soalan saya berhubung dengan yang samak tu, kalau sebelum ni dah pernah samak baju tu memang dah kena dah najis anjing. Lepas tu samak baju yang kena najis tu dia, lepas tu dah buang lah, tapi dia kena macam tu lah, jadi tak nampak lah ain kan, tapi memang nampak dia kena. Lepas tu kita tak bersambung dengan macam lain lah, baju najis dia kita nak samak guna washing machine. Mula-mula kita dah guna, katalah kita guna sabun taharah tu kan, yang tanah liat tu, kita dah guna tu satu. Lepas tu kita masuk seterusnya 6 cucian yang 6 air mutlak tu kita guna washing machine semata, maknanya kita rinse 6 kali. Yang tu dah mencukupi ke belum? Lepas tu Ustaz kata kena cucuk air kan. Katalah kita dah guna 6 kali rinse, maksudnya rinse bilas, 6 kali bilas dengan washing machine kan. Lepas tu yang akhir sekali tu baru kita cucuk air. Yang tu je, yang last sekali tu je. Adakah tu mencukupi, sah ataupun tak sah? Kalau tak sah, adakah sebab yang tu masa tu dah lama dah bilas tu, adakah kena repeat balik proses samak tu kalau tak sah? Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan menyuci pakaian yang terkena dengan najis mughalladhah, iaitu babi ataupun anjing, dan yang lahir daripada salah satu daripada kedua-duanya. Jelas dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, cara menyucikannya ialah at-tasbi', iaitu 7 kali. Salah satu daripadanya ialah air yang dikeruhkan dengan tanah. Air yang dikeruhkan dengan tanah. Sebelum kita bicara tentang menyuci najis, kita kena faham pakaian kita ni hanya akan dihukum sebagai bernajis sekiranya kita yakin pakaian kita kena najis. Yakin. Yang pertama. Yang kedua, pada semasa terkena najis, contohnya kita jalan-jalan, ada seekor anjing, dia menggesel tubuh dia pada pakaian kita. Dia gesel. Dia gesel. Jadi adakah pakaian kita dihukum najis? Tidak semestinya dihukum najis. Memang kita yakin anjing itu telah menggesel tubuhnya pada tubuh kita, pada baju kita. Tetapi syarat untuk pakaian kita itu akan dihukum sebagai najis ialah sama ada pakaian kita itu lembab ataupun basah, ataupun anjing itu sendiri tubuh dia lembab ataupun basah. Sekiranya tidak ada kelembapan daripada salah satu daripada dua pihak,
maka pakaian kita tidak akan dihukum sebagai najis. Kena jelaskan itu dahulu. Jadi betul ke pakaian kita ini telah mencapai situasi tadi? Situasi yakin kena najis dan yakin wujudnya lembapan ataupun basah di antara sama ada pada pakaian kita, pada tubuh kita atau pada binatang anjing ataupun babi tersebut. Setelah kita pasti, memang kita pasti bahawasanya berlaku dua perkara tadi, baru kita akan bicarakan cara nak mensucikannya. Sebab kadang-kadang kita belum pasti lagi, belum dihukum bernajis lagi, maka kita tidak perlu bicara untuk cara membersihkannya. Okey, bagaimana cara untuk membersihkan pakaian yang kena najis? Jelas. Hendaklah, kalau paip tu, kalau kita pakai paip, sebenarnya memakai paip lagi senang. Kalau pakaian kita satu sahaja, jadi cara dia mula-mula kita hilangkan dahulu ain. Ain tu maknanya baunya, rasanya dan warnanya. Kita hilang. Contohnya kat lengan baju kita kena memang kena najis anjing misalnya, maka kita basuh. Kita hilangkan dahulu ain tersebut, ketiga-tiga perkara yang telah disebutkan. Setelah kita menghilangkan ain tersebut, maka kita akan cucu air. Jadi air di paip ni dia sentiasa keluar. Jadi air tu dia kena pada lengan kita sekali pun, dia kan sentiasa turun. Mengalir. Sekali, dua kali, tiga kali, 4 kali. Jadi mengalir itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi ia sebagai kiraan sekali, 2 kali. Selagi dia mengalir, maka kiraan itu akan bertambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila dah cukup 6 kiraan, maka kita ambil bekas apa pun, mengikut kadar air yang kita ingin isi, kita keruhkan dia dengan tanah. Kita keruhkan dengan tanah, kemudian kita tuang sekali di atas air, di atas lengan baju yang telah dicemari dengan najis tersebut. Sama ada kita tuang tanah itu mula-mula sekali, lebih afdal mula-mula sekali kita tuang tanah, lepas itu baru kita balas dengan 6 kali basuhan. Dan boleh juga cara untuk menyucikan najis, untuk dapatkan 6 soalan yang ditanya tadi, adakah spin dalam itu ataupun menggunakan bilasan dalam mesin basuh itu dikira sebagai 6 kali. Dia sebenarnya air dalam dalam mesin basuh ni dia dikira air yang sedikit. Jadi bila dia dikira air yang sedikit, dia susah untuk menyucikannya. Sebab tu kita kata benda ini lebih mudah, kita tak perlu masukkan dalam mesin basuh. Kalau dengan kaifiat dan cara yang disebutkan tadi, maka pakaian tersebut tidak dikira sebagai bersih. Mudah sahaja, kita cucurkan air, kita tuang, kita biarkan berjalan, dia akan jadi 7 kali. Ataupun kalau kolah kita besar, kita ada kolah besar yang lebih daripada 2 kolah, kita masukkan baju tersebut, kita kocakkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6. Berapa kali kita kocak, maka ia kira sekali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan sekiranya ada 6 kocakan, maka ia dikira telah dibasuh sebanyak 6 kali. Tak semestinya diangkat, Ustaz ya? Tak semestinya dia kocak sahaja dan itu pun sudah memadai. Adapun sekiranya ia masukkan ke dalam mesin basuh, maka ia tidak akan menjadi bersih menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kalau basuhan itu seperti yang dinyatakan dalam soalan tadi, benda tu dah berlaku, dibasuh secara yang salah, maka yang dah berlaku itu, maka kita ambil pakaian yang memang kita guna dengan cara basuhan tadi, memadai, kita basuh seperti yang disebutkan tadi, dan kita tak perlu nak samak kawasan-kawasan yang lain. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah, jelas penerangannya. Dan kita bersama dengan Puan Siti juga, tapi dari Kuantan kali ini. Silakan soalannya. Saya nak tanya, contoh kalau macam kedai, biasanya kalau orang basuh ikan ke ayam ke dalam air yang tak mengalir, lepas tu dia kira makanan tu halal ke haram? Macam tak bilas lah, dia basuh-basuh gitu je. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita, kulu min tayyibati ma razaqnakum, tayyibat, halalan tayyibah, halal dan bersih. Jadi yang bersih ini dia ada definisi syarak. Makanan yang bersih dan menurut definisi syarak apabila ia dibasuh dengan basuhan syarak. Ia dibasuh dengan basuhan yang memenuhi syarat basuhan syarak. Jadi ayam ni bila ayam itu disembelih, dalam pada tubuhnya ada darah kan,
pada tubuhnya mungkin ada isi perut yang kotor, misalnya najis yang telah terkena pada bahagian daging tersebut. Jadi kalau kita cara basuh tu, kita letak, ambil besen, kita letak ayam banyak-banyak, jadi kita buang-buang dia punya lemak dan selesai, terus kita goreng. Maka itu tak bersih. Kalau sekadar semasa kita nak bersihkan dia punya kotoran-kotoran itu, kita letak dalam besen, setelah dah kita buang segala lemak, kita buang segala darah, kemudian barulah kita cucuk air, itu tidak mengapa. Tapi sekiranya terus daripada besen yang sudah tentu besen yang airnya terlalu sedikit, yang telah tercemar dengan darah, najis dan sebagainya, dan sekiranya ia tidak dibasuh sekali lagi, maka ayam tersebut dipanggil ayam yang mutanajis. Jadi kena ambil perhatian. Sebab itu kadang-kadang kita kena ambil perhatian makanan yang kita makan. Kalau makanan itu kita yang masak, kita akan jaga perkara ini. Tapi kalau makanan itu orang yang masak, jadi orang yang masak ini kita kena pastikan orang itu dia faham cara menyuci ayam ataupun cara menyuci daging dengan cara yang betul, supaya yang masuk ke dalam tubuh kita benda yang bersih-bersih. Seterusnya soalan dari Kedah, Puan Nur Hayati, soalannya berkenaan dengan bolehkah kita mengambil das menggunakan yang dia dan kita kurang. Ustaz, macam mana tu Ustaz? Mengambil wuduk menggunakan air tangki. Air tangki dia ada si. Jadi kita tengok satu hasta suku persegi. Satu hasta suku. Satu hasta ini ada ulama yang menyukatnya sebagai 45 cm. 45 cm satu hasta. Untuk mendapatkan satu hasta suku, 45 bahagi 4 ditambah pada 45 persegi. Lebih kurang macam ni. Saya ambil hasta. Ni satu hasta. Satu hasta suku dan persegi. Saya fikir tangki dekat rumah lebih besar daripada ni. Ini satu hasta. Persegi dan ke bawah. Dan biasanya tangki rumah ni dia sangat besar. Dia lebih daripada satu hasta. Jadi kita sebenarnya boleh pasti tangki yang dipasang itu sebenarnya adalah tangki yang besar dia adalah lebih daripada 2 kolah. Itu secara pasti. Sebab kalau tangki itu kurang daripada 2 kolah, dia sikit sangat, tak boleh jadi tangki. Tangki ni tujuannya untuk simpan air. Jadi simpan air sudah tentu disimpan di bekas yang sangat besar. Kita andaikan tangki tersebut kurang daripada 2 kolah. Jadi boleh tak ambil wuduk, tak ada masalah. Syarat mengambil wuduk, dia tidak ada syarat mesti mengambil wuduk daripada air 2 kolah. Cuma kalau tangki, dan sekiranya tangki itu memang ditutup rapat, tidak ada kemungkinan apa-apa binatang, tidak ada kemungkinan burung boleh berak ke dalamnya, maknanya sesuatu yang boleh menajiskan ataupun tikus boleh masuk dan mati di dalamnya, maka kita dengan penuh yakin mengatakan kita boleh menggunakan air daripada tangki yang kurang 2 kolah tersebut. Dan sebenarnya 2 kolah adalah suatu kadar yang tidaklah terlalu besar. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, disukat seperti 270 liter oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan ada juga ulama yang mengkadarkannya 230 liter isi padunya. Ya, alhamdulillah. Dan seterusnya dari Shah Alam, soalan dari Puan Ina. Silakan Puan Ina. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang kita selalu pergi outstation. Jadi kaki ada kapet-kapet kan, kita dalam hotel tu ada kapet-kapet. Jadi nak tanya tu, bila kita ambil wuduk dari bilik air, jadi kita keluar tu tanpa kasut tu, dan kita terpijak kat kapet kat hotel-hotel tu dan terus pergi wuduk tu, macam mana tu? Dia dianggap bersih ke, suci ke tidak? Ataupun kita perlu sentiasa berkasut di dalam hotel yang berkapet? Sebab kita hotel kan kita faham orang kafe keluar masuk dengan selipar, kasut semuanya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada kaedah yang ditetapkan di dalam al-fiqh, al-yaqinu la yuzalu bisyak, yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Al-aslu fil asya'i at-taharatu, asal sesuatu itu hukumnya adalah
adalah suci. Berdasarkan dua kaedah ini dan ada satu lagi kaedah yang lain, jelas disebut oleh alim ulama bahawasanya apa sahaja benda yang kita tidak meyakini adakah telah tersentuh najis, telah terkena najis, telah jatuh najis padanya, kita belum sampai tahap yakin. Yakin itu maksudnya memang kita nampak, kita bau, kita rasa, memang kita nampak dengan panca indera kita, maka itu dipanggil yakin. Selagi mana kita tidak yakin, maka kita tidak akan menghukumnya sebagai najis. Dan begitulah halnya dengan soalan yang ditanyakan tadi, kapet ataupun lantai di hotel-hotel. Kemungkinan itu memang ada, tetapi oleh kerana di hadapan mata kita tidak melihat adanya najis, segi hukum fiqh kita menghukum lantai itu dikira sebagai suci, maka tidak ada keperluan untuk memakai lapik ketika memijaknya. Alhamdulillah, sangat jelas untuk rakan-rakan pendengar. Dan abang kita pun sampai ke penghujung ni Ustaz. Mungkin sedikit kesimpulan penutup untuk pertemuan kita pada minggu ini. Allah Ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati manusia ini apabila ia melakukan dosa, maka akan ada satu titik hitam melekat ke dalam dirinya. Dan ulama menyatakan hati manusia ini seperti tasik yang mana ada beberapa saluran yang air akan masuk ke dalamnya. Saluran mata masuk ke dalam tasik hati, saluran telinga masuk ke dalam tasik hati, saluran mulut masuk ke dalam tasik hati. Jadi hati kita dia adalah tasik yang airnya lebih 2 kolah sebenarnya. Dan ia sangat sukar untuk dicemari. Tapi kalau banyak sangat titik dosa masuk titik dosa, maka sampai satu tahap air 2 kolah itu pun sudah berubah. Maka bila air 2 kolah itu sudah berubah, maka tasik hati kita pun menjadi najis. Jadi bila tasik hati itu mutanajis, maka ia sudah tentu tidak menghasilkan amalan-amalan yang bersih. Kerana dia itu sendiri kotor, maka faqidu syai' la yu'ti, benda yang sesuatu yang tidak ada, sesuatu tidak mungkin dia boleh memberi kepada orang yang lain. Semoga Allah Ta'ala jadikan hati kita ini seperti mana air 2 kolah, bahkan air yang berkolah-kolah, yang mana dia sangat kuat, dia sangat bersih, dan bukan sahaja manfaat untuk tubuh kita, bahkan ia memberi manfaat kepada manusia sejagat. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung lagi Ustaz untuk pengajian mantan zubat kita, InsyaAllah. Sehingga bertemu lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi